Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada 19 September 2023 di sesi kuliah online, webinar kuliah ruqyah secara mingguan, secara setiap minggu, di mana hari ini seperti biasa kita akan membincangkan dua topik yang akan disampaikan oleh dua orang panel. Tajuk ataupun topik yang pertama, bagaimana menyedarkan pesakit kerasukan, akan disampaikan oleh admin grup Telegram iaitu Ustaz Sinar Ruqyah. Okay, dan insyaAllah kuliah bahagian kedua akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tajuk Tazkiyatun Nas, okay, Tazkiyatun Nafas, Tazkiyatun Nas. Okay, insyaAllah tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini majlis ilmu belajar berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah syariah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat kepada kita dunia dan juga akhirat. Okey, saya akan buka slide. Untuk kuliah kita pada sesi pertama, kita akan belajar berkenaan tajuk cara atau bagaimana menyedarkan pesakit kerasukan. Yang kita ajar pada malam ini bukanlah ajar untuk menjadi seorang peruqyah yang sepenuh masa, teknik-teknik untuk menyedarkan penyakit oleh peruqyah berpengalaman. Tapi yang diajar adalah teknik-teknik yang boleh dilakukan oleh keluarga pesakit sekiranya belum ada peruqyah di rumah. Sebagai contoh, katakan anak atau isteri sakit kerasukan pada pukul 12 malam, pada pukul 1 pagi. Nak cari orang yang pandai merawat, meruqyah, tidak ada yang berdekatan. Telefon Aki Sinar Ruqyah, dia berada di Sabah, sedangkan pesakit berada di Selangor. Telefon Coach Kamarul Azli, Coach Kamarul Azli pun jauh di Pahang, tidak akan dapat sampai ke Selangor dengan pantas. Dan keluarga pesakit tidak tahu apa ingin dibuat sebab tidak banyak pengalaman meruqyah. Jadi antaranya kita boleh sedarkan pesakit dengan cara-cara tertentu dan boleh juga dipraktikkan untuk kes-kes histeria. Katakan seorang histeria di sekolah, muncul lagi seorang lagi histeria, ada 3 orang. Jadi sebelum melarat menjadi begitu ramai histeria, disedarkanlah pesakit tersebut. Jadi kita tengok kepada pengenalan atau mukadimah. Dan perlulah
ingat, teknik ini diajar oleh guru-guru kami. Setelah diamalkan, dipraktikkan berdasarkan pengalaman, ia berkesan. Tapi tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Sebab ini tajribiyah, berdasarkan pengalaman. Dan sekiranya ada keluarga pesakit melakukan seperti yang diajar, tapi tidak juga berkesan, itu tandanya perlu belajar secara berdepan dengan peruqyah. Kalau dicuba tidak berkesan. Dan kita kena faham, ini bukan seperti kaedah sains atau kaedah matematik. 1+1 mesti jawapannya 2. 2+2 mesti jawapannya 4. Ini berdasarkan pengalaman. Ada masa kita buat berkesan, mendatangkan hasil, ada masa kita buat tidak berkesan. Terutama yang kurang pengalaman. Yang kurang pengalaman, kadang-kadang kurang keyakinan diri, takut dengan jin yang merasuk, mungkin tidak berkesan. Yang peruqyah berpengalaman selalu buat berkesan. Jadi itulah perlu apabila seseorang dia cuba teknik-teknik ini, tapi tidak berkesan, sebaiknya dia belajar secara berdepan. Sebab bila belajar secara berdepan, dapat melihat demonstrasi, dan bila cuba sendiri di hadapan guru berjaya, itu menjadikan dia lebih ada keyakinan diri. Pengetahuan cara menyedarkan pesakit ini adalah penting diketahui oleh keluarga pesakit, terutama apabila tidak ada peruqyah berdekatan ketika pesakit kerasukan. Dan juga untuk mengelakkan pergi panggil perawat yang sebenarnya tidak syar'i, bertentangan dengan syariat. Dia campur-campur ilmunya. Ada baca Quran, baca selawat, tetapi dia juga ada campur dengan ilmu-ilmu kesaktian, kebatinan. Jadi untuk mengelakkan perawat itu berdialog terlalu lama dengan jin, ambil video lagi, lepas tu dia upload di internet, lebih baiklah keluarga pesakit sedarkan pesakit itu sendiri. Jadi saya ajar perkara ini supaya jangan ada perawat yang bertentangan dengan syariat, ilmunya campur-campur. Betul dia ada baca Quran, tapi dia campur dengan ilmu-ilmu yang bercanggah dengan syariat. Kita dapat elakkan dari panggil dia, dan apa berlaku dia cuma ingin promosi diri dia, dia berdialog, tanya benda-benda yang tidak patut dengan jin, masukkan dalam video dia untuk mendapat populariti, untuk orang panggil dia merawat, untuk dia dapat lagi pendapatan yang lebih. Walaupun pada media massa dia akan berkata-kata dia rawat secara ikhlas, dia tidak minta bayaran. Jangan terpedaya dengan ada orang kata yang bomo-bomo ni kata tidak minta bayaran. Sudah kita hubungi, dia pun scan sahaja yang percuma. Lepas itu minta rawat, dia kata ada 3 jin saka, 1 jin saka nak buang bayar 1,000. Jadi 3 jin saka 3,000. Kemudian baru, dan ada yang pernah melapor kepada saya atau pada peruqyah lain, perawat itu mengugut. Dia dah scan, lepas tu dia kata ada sakit. Kalau tidak juga ambil dia untuk merawat dan bayar dia, sesuatu akan berlaku kepada pesakit dan keluarga pesakit. Malah ada yang berani mengugut, mengantar ilmunya, sebenarnya sihir lah, kepada tu pesakit. Sekiranya tidak teruskan rawatan dengan dia dan tidak bayar beratus ringgit, beribu ringgit. Jadi belajarlah ilmu-ilmu ini, yang mana boleh dilakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Lebih afdal suami merawat isteri, bapa merawat anak. Jadi perlu kita kena ingat, apabila pesakit sedar dari kerasukan, yang dengan teknik yang diajar ni selepas ini, bukan bermakna pesakit sudah sembuh dan jin sudah pergi dari pesakit. Tujuannya pesakit sedar supaya keluarga pesakit tidak panik,
dalam berbandingkan pesakit kerasukan. Dan ini yang penting. Banyak pengalaman saya. Antara dia ada keluarga berterima kasih dengan saya sebab ajar ilmu-ilmu ruqyah dan juga teknik menyediakan pesakit. Sebab dulu dia kata pukul 12 malam, 1 malam, bawa anak ketuk pintu perawat yang sebenarnya bomoh, minta tolong rawat. Sebab tak tahu apa nak buat. Anak perempuan kerasukan, macam-macam, gaya ular lah, harimau lah dan sebagainya. Jadi tidak tahu ingin buat. Mereka panik. Tapi apabila saya merawat anak mereka, saya ajar cara merawat bapa, abang, adik, lelaki yang merawat. Dah tak risau dah. Si anak perempuan ni kerasukan pukul 12 pagi, tiba-tiba dari bilik keluar ke dapur, pergi ke dapur, buka pintu. Mereka tengok dengan tenang, tengok adakah apa dia buat. Cuma minum air, dan cuma monitor. Takut nanti kalau dia pergi ke dapur ambil pisau, mengerat sesuatu, itu yang mereka jaga, monitor. Tapi bila tenang, lepas tu kalau tu pesakit dia balik ke bilik dia, okey. Kalau dia mulai meracau, mereka dah pandai baca ruqyah ataupun sedarkan pesakit. Tidak perlu lagi panik cari bomo pukul 12 malam, 1 pagi, 2 pagi. Dan ini kepentingan belajar teknik ini. Dan keluarga yang menghadapi pesakit kerasukan ataupun cikgu yang mengajar di sekolah, di asrama penuh ada pelajar kerasukan, penting tenang dan tidak panik apabila pesakit kerasukan. Ingat kembali apa yang menyebabkan pesakit kerasukan. Contoh, ketika dipasang MP3 bacaan Al-Quran di rumah lalu pesakit kerasukan. Jika itu puncanya, maka berhentikanlah dahulu MP3 tersebut. Bukan tidak boleh pasang MP3 bacaan ayat-ayat Al-Quran, tetapi MP3 ini ditutup kerana keluarga pesakit tidak tahu mengendalikan pesakit yang kerasukan. Jika tidak tahu mengendalikan keadaan, maka pesakit perlu disedarkan dan ditenangkan dahulu. Agar tidak agresif dan nanti mungkin esok harinya, minggu depannya, hujung minggu, bolehlah dihubungi perawat berpengalaman seperti Coach Kamarul, Ustaz Ahmad Salihin, call atau tim Ahsaza yang berdekatan untuk merawat pesakit. Jadi tidaklah kita panik apabila pesakit tiba-tiba kerasukan. Itu antara sebabnya kita perlu belajar teknik ini. Seterusnya sekarang saya terus kepada teknik-teknik menyadarkan pesakit. Antara teknik pertama dan sebelum itu saya ingin maklumkan apa yang saya ajar ini bukan ini saja cara yang terhad untuk menyadarkan pesakit. Ada banyak cara lagi, lain pelajar perguruan ke persatuan, mungkin ada lain cara dan ini cara yang saya ajar. Tidak terhad kepada cara ini. Dan seperti saya katakan tadi, jika tidak berkesan, cuba lagi. Jika tidak berkesan, cuba lagi. Kalau tidak juga berhasil, kena belajar secara berguru, secara berdepan dengan guru-guru ruqyah seperti Coach Kamarul Azli. Oke, kita kembali kepada teknik yang pertama, picit jari manis atau jari kelingking. Kita baca bismillah, lalu kita picit jari manis dan ataupun jari kelingking. Kita buat berulang kali sehingga pesakit sedar. Jika peruqyah dan pesakit berlainan jantina, ingatlah yang bukan mahram, maka peruqyah perlu pakai sarung tangan. Jika bapa dia memicit jari anak perempuannya boleh, atau abang kandung.
atau suami, dia pijit jari istrinya. Kalau bukan mahram tidak boleh dia kena pakai sarung tangan. Katakan yang kerasukan itu sepupu perempuan, yang ada pandai sedikit, yang tidak panik adalah lelaki di rumah tu. Jadi dia perlu pakai sarung tangan atau sapu tangan untuk pijit. Terima kasih Puan Siti kerana mengangkat tangan. Nanti boleh sesi soal jawab, nanti boleh bertanya sama ada secara taib atau secara lisan. Okey. Seterusnya, apabila pesakit telah sedar, belum tentu jin sudah keluar. Ini kita kena ingat. Ini bukan rawatan ruqyah. Bukan rawatan ruqyah untuk mengeluarkan jin dari tubuh badan. Ini untuk menyadarkan pesakit kerasukan sebab beberapa sebab. Satu, tidak ada yang pandai meruqyah, jadi lebih baik sedarkan pesakit dan agar pesakit boleh berehat. Atau peruqyah itu dia dah baca ruqyah selama 2-3 jam. Patutnya tidak perlu sampai tunggu 2-3 jam. 1 jam pun tidak, pesakit masih kerasukan, maka sedarkan dia dan sambung sesi rawatan pada esoknya, 3 hari kemudian, minggu hadapan, bulan hadapan. Jadi dia ini bukan rawatan ruqyah untuk pesakit sembuh. Ini adalah untuk menyadarkan pesakit daripada kerasukan. Saya tunjukkan, ada lukisan tu, tapi saya boleh tunjukkan juga jari, yaitu jari ini. Ini atau jari ini. Biasanya dipicit begini, di sini, di tepi ini. Bukan picit begini ya, bukan begini. Tetapi yang kami diajar adalah picit begini, di tepi sini. Picit berkali-kali, bismillah. Picit begini. Nak baca ayat Quran yang lebih panjang ni boleh, silakan. Tapi dengan baca bismillah pun boleh. Bila niat semoga Allah sedarkan pesakit. Okey, kita pergi kepada teknik seterusnya. Nah, ini teknik kedua, tekan lokasi di bawah hidung. Teknik ini diajar, antara yang mengajar teknik ini adalah guru saya, Arwah Ustaz Perdana Ahmad, pengasas Quranic Healing Indonesia dan Quranic Healing International. Dia dah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang hidup memang akan mati. Jadi dia telah meninggal dunia dan alhamdulillah dia sempat menurunkan beberapa ilmunya dan semoga ilmu-ilmu yang diajar yang bermanfaat pada murid-muridnya dan diamalkan menjadi pahala amal jariah arwah Ustaz Perdana Ahmad. Dan ini yang dia ajar, yang waktu dia berada di Sabah, dia ajar kepada kami. Yaitu, sama juga kita baca bismillah, yang ringkas. Sebab kalau orang kerasukan, terutama kalau histeria, kita tidak akan dapat baca panjang-panjang. Kita baca bismillah, tekan dengan jari lokasi di antara bawah hidung dengan atas bibir. Di dalam gambar raja. Buat berulang kali sehingga pesakit sedar. Kita perlu berhati-hati untuk mengelak daripada jari digigit sakit kerasukan. Terutama kalau yang tidak confident atau jin yang merasa tu nampak yang perawat itu ataupun orang yang cuba menekan tu tidak berapa mempunyai keyakinan diri, hati-hati nanti pesakit kerasukan tu buka mulut, dia gigit jari orang yang cuba menekan. Jadi kena berhati-hati jika menggunakan teknik ini. Bila pesakit sedar, ingat juga belum tentu jin sudah keluar. Bila ada masa yang sesuai, pesakit perlu diruqyah lagi. Mungkin esok, mungkin 3 hari kemudian, mungkin hujung minggu, minggu depan atau bulan depan perlu diruqyah. Sebab ini bukanlah ruqyah, bukan rawatan ruqyah. Ini hanya untuk menyedarkan pesakit kerasukan sebab beberapa sebab, antaranya keluarga pesakit tidak tahu apa nak buat dan perawat tidak ada di masa itu. Ataupun kerana perawat pun
dah baca ruqyah 1-2 jam tapi pesakit tidak juga sedar. Okay, seterusnya teknik yang ketiga pula adalah tekan di antara celah jari manis dan jari kelingking seperti di dalam gambar raja. Caranya juga simple. Nah, inilah ruqyah syariah ni yang penting kefahaman. Apabila faham, teknik-teknik yang digunakan adalah simple tapi berkesan, insya-Allah. Tidak perlu belajar teknik langkah 1, 2, 3 sampai 20 langkah. Simple, baca bismillah pun insya-Allah jadi, berhasil. Dengan syarat faham. Jadi itulah penting, ikut kuliah dari mula. Kalau boleh dari mula, sebab kita akan belajar benda-benda asas. Apa itu tauqifi, apa itu tajribi. Bila kita tidak ikut dari mula, kita tidak berapa faham kesyariah ini, kurang keyakinan diri, itulah nampak tidak berkesan. Sedangkan jika kita faham, teknik-teknik dalam ruqyah syariah ini adalah simple, senang diamalkan. Tidak perlu bertapa, tidak perlu puasa beberapa hari, buat pati geni dan sebagainya. Dia yang penting kita amalkan dan kita yakin. Jadi cara atau teknik ketiga ini pun simple, baca bismillah, tekan di antara celah jari manis dan kelingking kaki. Buat berulang-ulang kali sehingga pesakit sedar. Dan teknik ini juga diajar oleh guru saya, Ustaz Musdar. Teknik ini berapa kali kami korek daripada pujuk Ustaz Musdar untuk ajar kami, baru kami diajar. Ustaz Musdar diajar yang basic-basic tentang baca ayat Quran, baca ruqyah. Tapi pernah kami tanya tentang ni, dia kata mana-mana banyak cara boleh sedarkan. Tapi kami tanya lagi, bila jumpa lagi sesi lain tanya, akhirnya dia ajar kalau cara dia antaranya dia tekan di kaki, iaitu antara jari manis dan jari kelingking kaki. Ini cara dia. Kalau ada yang takut jari digigit, jika ingin tekan di bawah hidung, maka mungkin boleh guna pula cara teknik ketiga, yaitu pijit di antara jari manis dan jari kelingking kaki. Kita pergi ke teknik seterusnya. Nah, teknik tepuk belakang antara tulang dayung. Sesiapa yang belajar dengan Ustadz Sarhan Safi'i memang kenal teknik ini. Nah, teknik ini yang diajar, yang antara guru yang mengajarnya adalah Ustadz Sarhan Safi'i. Ya, menyadarkan pesakit ini. Itu genggam tangan kanan, baca bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, lalu hembus nafas ke genggaman. Buat genggaman begini, baca bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, hembus nafas. Hembus nafas, lepas itu kita buka telapak tangan ini dan kita tepuk ringan. Bukan tepuk macam ahli kungfu menyerang orang. Bukan hayya macam menjurus. Kita tepuk ringan sahaja di antara dua tulang dayung seperti dalam gambar raja. Tepuk ringan saja. Bukan tepuk ala karate, ala kungfu. Sebab dalam ruqyah syariah pentingnya menjaga keselamatan pesakit. Kita rawat pesakit bukan hanya syok sendiri, nak tunjuk orang bahawa pesakit kerasukan dan kita boleh kontrol, boleh bertanggung jawab dengan jin yang merasuk, seolah-olah kita hebat, jin itu takut dengan kita. Bukan itu tujuan kita. Bukan itu tugas kita. Tugas kita merawat, semoga Allah sembuhkan pesakit. Kita berdoa. Dan prinsip asas keselamatan pesakit mesti diutamakan.
Kalaulah contoh kita meruqyah pesakit di apartemen tingkat 8, tiba-tiba pesakit kerasukan meracau, kita akan berhenti baca ruqyah. Bukan kerana takut dengan jin itu terlalu agresif. Bukan, tapi kita risau keselamatan pesakit. Pesakit nanti lari, lompat dari tingkap, lompat dari anjung rumah, dari tingkat 8, jatuh tempas, mati. Itu yang kita risaukan, keselamatan pesakit. Jadi kita berhenti baca bukan takut jin merasuk, tapi risau keselamatan pesakit. Sebab baru kita sedar, rupanya keluarga pesakit belum tutup tingkap, belum tutup kunci pintu. Takut pesakit lari dan lompat dari tingkat yang tinggi. Contohnya begitu. Keselamatan pesakit mesti diutamakan. Jika ada perawat yang tidak utamakan keselamatan pesakit, dia syok sendiri, nak tunjuk hebat, perawat itu mungkin perawat kurang berpengalaman, atau itu memang perawat komersial. Dia hanya ingin ambil video yang di YouTube, di Facebook, bahwa dia hebat. Dia boleh baca ayat-ayat Quran, jin kononnya kesakitan, terazab, kepanasan, dan dia boleh berdialog dengan jin. Perawat macam begitu, kalau keluarlah dari rumah, jangan biarkan dia di rumah. Jangan malu, jangan takut. Suruh dia keluar, halau dia. Nak tendang pun tendanglah perawat tuh, suruh keluar. Kalau dia juga tidak ingin keluar. Setiap pesakit, keluarga pesakit ada hak untuk tentukan macam mana rawatan. Kalau perawat itu kita tidak suka dan kita ragu-ragu, suruh dia keluar dari rumah kita. Jangan segan. Bukan kita berhutang dengan perawat tuh. Nah, jadi kena ingat pesanan nih. Jadi yang cara teknik keempat ini, baca Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, hembus tangan, lepas tu tepuk di tulang dayung. Tepuk 3 kali kalau gitu. Tidak sedar buat lagi balik. Bismillahirrahmanirrahim, 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 tepuk. Saya selalu juga buat teknik ini. Kali tidak berjaya, tidak sedar, 2 kali buat, 3 kali buat, pesakit akan sedar. Dan keluarga kena bersedia. Terutama kalau pesakit itu berdiri atau duduk, sedia untuk menangkap pesakit ataupun sedia tilam, bantal dekat pesakit. Sebab nanti dia kadang-kadang dia jatuh terus tempas di lantai simen. Takut kepalanya terantuk. Jadi sedia keluarga pesakit, abangnya, sedia untuk tangkap pesakit atau bagi pesakit turun, tangkap badannya bila dia jatuh dan bagi dia turun, baring di atas tilam. Di atas bantal supaya kepala tidak terhempas di simen. Dan maksud Bismillahi Masya Allah adalah Bismillahi, maksudnya dengan nama Allah. Masya Allah bermakna apa yang dikehendaki Allah. Seterusnya, teknik. Terusnya kita pergi kepada penutup. Itulah teknik-tekniknya. Sudah mencukupi. Satu teknik pun sebenarnya sudah mencukupi. Pijit di jari manis. Pijit di jari gigi. Tapi saya ajar tadi ada bukan 1 tetapi ada 4 teknik. Jadi yang ingin saya ingatkan, yang saya katakan tadi, keselamatan pesakit adalah yang perlu diutamakan. Maka apa yang kita lakukan mestilah tidak menjejaskan keselamatan pesakit. Jangan syok sendiri, terutama perawat muda. Perawat muda syok sendiri nak tes ilmu, nak uji ilmu atau nak orang yang sekeliling tu nampak dia hebat. Dia tidak lakukan sesuatu untuk keselamatan pesakit. Lebih kepada nak menonjol kehebatan diri. Jangan. Keselamatan pesakit diutamakan. Sekiranya perlu berhenti baca ruqyah untuk keselamatan pesakit, lebih baik berhenti. Kita baca ruqyah, pesakit lari ke dapur bawa pisau. Sebab sebenarnya jin itu kesakitan, kepanasan. Kita baca ayat kursi berulang kali. Bukan kita takut dengan jin yang merasuk tu, tapi kita takut
pesakit mencederakan dirinya sendiri. Dia ambil yang pisau di tangannya, dia kelar lehernya sendiri, atau dia cekik lehernya sendiri, atau dia tikam keluarganya yang berdekatan. Jadi kita tidak baca ruqyah, kita berhenti untuk pesakit itu tenang. Jadi kita dakwah kepada jin yang merasuk itu. Keselamatan pesakit mesti diutamakan. Jangan syok sendiri. Nak tunjuk hebat. Sekiranya pesakit tidak agresif. Dia kerasukan tapi tidak agresif. Dan keluarga pesakit masih tidak dapat menyedarkan pesakit, maka biarkan sahaja pesakit yang ada ahli keluarganya bersamanya memantau pesakit yang kerasukan itu. Ada pesakit kerasukan tapi dia duduk saja. Dia menyanyi saja. Bila kita baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dia teriak kesakitan. Tapi kita berhenti baca ayat Quran, dia duduk menangis, dia duduk diam-diam, dia baring, dia berpura-pura tidur. Maka jika pesakit jadi sini tidak agresif, maka kita biarkan dia. Sebab kita biarkan dia, akhirnya dia akan sedar juga tuh. 15 menit, 30 menit, sejam, dia akan sedar. Yang penting kita nasihatkan keluarga pesakit, bapak pesakit, abang pesakit untuk memantau. Mengelak. Kenapa perlu memantau? Takut-takut pesakit kerasukan tiba-tiba lari buka pintu, cabut lari masuk hutan atau terjun daripada apartemen 8 tingkat. Jadi nasihatkan pintu periksa, kunci, tingkap periksa telah kunci. Biarkan pesakit kerasukan tapi tidak agresif. Dia duduk diam-diam, dia menangis, dia pura-pura tidur. Akhirnya akan sedar juga. Bila kita tidak baca ruqyah, waktu itu kita buat tazkirah. Kita nasihatkan kepada pesakit apa yang perlu mereka lakukan, jangan panik. Akhirnya pesakit itu akan sedar juga. Ini berdasarkan pengalaman kami para peruqyah. Jadi tidak perlulah kita panik yang paksa. Sebab kita paksa pesakit sedar pun belum tentu jin itu akan keluar. Atau kita berdialog dengan panjang lebar yang tidak fokus kepada dakwah, tidak fokus kepada teknik targhib dan tarhib. Kita tanya, jin siapa nama? Jin ni jin apa? Jin Kak Ponti ke? Jin Kak Ponti anak Malaysia ke? Oh, dari mana? Dari pokok ke? Sedang main buayan. Dari hutan sana ke? Kenapa mengacau? Oh, diganggu. Rumah rumah jin diganggu dan sebagainya. Boleh berkenalan ke? Berapa orang adik-beradik? Jin Pontianak, jin Toyol. Di mana tinggal? Di Kampung Bunian ke? Kita tanya macam-macam, kita tanya. Bila minggu depan kemungkinan Dajjal akan muncul ke? Atau kiamat 2 tahun lagi kiamat akan muncul, akan berlaku lah di Malaysia atau di dunia ini. Kita tanya tu tidak ada mendatangkan faedah kepada pesakit. Tanya benda tu pesakit tidak akan sembuh. Lepas tu kita tunjukkan hebat. Sekarang kamu keluar kami dah tunaikan nanti sembelih ayam hitam atau kami dah tunaikan benda-benda ni yang kamu minta. Kamu keluar jin tu okey, aku tok nenek jin Saka akan keluar. Sebenarnya jin tu menipu je, menyamar. Dia kononnya keluar, sebenarnya dia masih ada dalam tubuh badan pesakit tu. Nanti minggu depan, bulan depan atau ada peruqyah, dia baca ruqyah, kerasukan juga semula tu, sakit tu. Itu cuma lakunan antara perawat tu dengan jin tu. Jadi jangan percaya jin ni banyak menipu. Ada hadis Nabi kan, jin pergi cuba mencuri di barang makanan di simpanan gudang Baitul Mal. Setiap 3 malam berturut-turut dia mencuri. Ditangkap oleh sahabat Nabi. Dia katalah keluarga dia perlu makan. Itulah kali terakhir dia mencuri. Esok datang lagi. Sehingga yang kali ketiga ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Baru dia kata lepaskan saya. Dia takut dibawa berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata dia ajar satu ayat, iaitu
Ayat kursi apabila dibaca sebelum tidur, maka mereka tidak akan dapat mengganggu. Cuma hadis ini perlu difahami lah. Kalau orang tu sudah diganggu, jin sudah dalam badannya, memang dia baca sekali, tetap juga mungkin dia akan mimpi waktu malam tu mimpi yang menakutkan. Jadi perlu jumpa perawat yang berpengalaman untuk membimbing supaya tidak cepat berputus asa. Baca ayat kursi pun masih juga memimpi buruk. Perawat yang berpengalaman, peruqyah syariah yang berpengalaman, akan ada banyak nasihat-nasihat kepada pesakit untuk menghadapi tipu daya jin, syaitan ini. Jadi inilah perkara-perkara penting, nasihat saya, peringatan, tazkirah untuk kita ingati dan kita boleh amalkan teknik-teknik tadi. Saya ijazahkan teknik-teknik tadi kepada para peserta yang hadir pada malam ini. Silakan amalkan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Bermanfaat di dunia kerana dapat membantu adik kita, anak kita, anak jiran di sebelah rumah untuk sedar, atau kita cikgu dapat membantu jangan histeria tu berjangkit. Dapat sedarkan pelajar yang pertama, yang kedua, yang ketiga daripada berlarutan kena histeria. Dan manfaat yang kita dapat di akhirat, kita dapat pahala. Pahala menolong orang yang dalam kesusahan, menolong orang yang kerasukan untuk menyedarkan dia. InsyaAllah kita akan dapat pahala membantu saudara seagama. Pahala ini kita akan dapat hasilnya di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi yang lain ini nanti kita buka pada sesi soal jawab. Jadi kita boleh terangkan lebih lanjut jika masih ada persoalan berkenaan dengan teknik-teknik yang diberi atau kuliah pertama ini, atau juga nanti soalan berkenaan pula yang sesi yang kedua. Maka dengan itu tamat kuliah saya untuk sesi pertama ini, dan saya akan tutup slide. Maka dengan ini tamatlah sudah kuliah sesi pertama daripada saya, Aki Sinar Ruqyah, dan dengan ini saya serahkan untuk sesi seterusnya kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Sinar untuk slot pertama. Boleh saya tahu ke Puan Siti Muhammad, raise hand. Ada apa ya Puan Siti? Nak bertanya soalan ataupun apa? Boleh terus bercakap. Ada apa Puan? Puan Siti Muhammad, sebab nampak raise hand. Tadi ada Puan Siti Muhammad dan Julin Liu. Ada raise hand. Kenapa ya? Ada soalan nak tanya? Puan Siti dan juga Julin Liu tadi ada raise hand. Kalau ada soalan boleh tag saja, ataupun nak bertanya secara langsung juga boleh, tak ada masalah. Dah tak jadi dah. Okay. Okay ya. So tajuk saya yang bahagian kedua ni mengenai Tazkiyatun Nas. Okay, Tazkiyatun Nas ni apa dia? Okay. So sebelum saya memperincikan sedikit Tazkiyatun Nas ni, saya akan tunjuk dulu carta pie.
Okey, kat sini yang macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak nak bagi diri kita ni lebih cepat untuk sembuh. Yang pertama sekali kita kena faham dahulu dalam untuk merawat pesakit, dalam sesi ruqyah tu kita pecahkan kepada beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada kesembuhan seseorang pesakit, di mana faktor-faktor tersebut terdiri daripada tazkiyatun nas, hijrah, terapi dan juga terapi mandiri. Okay, di mana terapi mandiri itu adalah amalan-amalan ataupun yang pesakit tu amalkan. Kemudian hijrah itu pula perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan yang pesakit buat demi untuk sembuh. Terapi 5% itu merupakan sesi rawatan bersama ruqyah. So kalau kita tengok kat sini, faktor terbesar yang akan menyumbangkan kesembuhan kepada pesakit adalah tazkiyatun nas. So apa itu tazkiyatun nas? Kat sini baru kita nak bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nas. Okey. Tazkiyatun nas merupakan penyucian jiwa, penyucian jiwa dari kotoran-kotoran hati. Ini yang faktor terbesar sekali yang akan memberikan kesan-kesan kesembuhan yang lebih besar, lebih berkesan dalam usaha untuk kita merawat diri kita, menyembuhkan diri kita. Okey. Okey. So tazkiyatun nas ini adalah penyucian jiwa kita. So kebanyakan daripada kita hanya memikirkan tentang sakit yang dialami itu saja. So sebenarnya dalam proses rawatan, di samping sakit yang kita alami, ada banyak lagi bab-bab penyucian jiwa yang perlu kita ambil perhatian. Okey, so antaranya adalah dari segi taubat. Ramai daripada pesakit hanya memikirkan tentang nak sembuh daripada sakit fizikal yang dia alami, sedangkan dia terlupa diri dia sendiri. Saya selalu pesan, sakit dan penyakit ni merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah nak tegur kita, mungkin sebab kita ada banyak buat dosa. So disebabkan tu saya selalu menasihatkan pesakit agar selalu buat solat taubat, sentiasa bertaubat dari masa ke semasa. Sebab ramai pesakit dia tidak sembuh-sembuh akibat dosa-dosa yang dia buat. Dosa-dosa syirik. Sebelum ni dia ada buat dosa syirik, sebelum ni dia ada pergi jumpa dengan Tok Bomo, sebelum ni dia ada bergaduh dengan sahabat dia, sebelum ni dia ada bercakap kasar dengan ibu dan ayah dia, sebelum ni dia ada bermasam muka. So kita bertaubat dulu. Sebelum kita bertaubat dulu untuk menyucikan hati-hati kita. So sebab tu juga dalam kaedah rawatan juga biasanya sebelum saya memulakan sesi bacaan ayat-ayat ruqyah, saya akan menyarankan pesakit bersifar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Biasanya saya akan nasihatkan pesakit tenang-tenang, beristighfar dulu, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dengan atas segala kesilapan-kesilapan kita, dosa-dosa kita. Selain daripada kita sendiri yang bertaubat, kita juga saya menasihatkan juga memberi ampun, mengampunkan orang-orang yang di sekeliling kita, mengampunkan orang-orang yang mungkin pernah menyakitkan kita. Walaupun sukar, walaupun perit, inilah salah satu cara untuk kita membersihkan jiwa kita daripada dendam, daripada perasaan hasad. So kalaulah kita mungkin ada bertengkar, mungkin disebabkan atas urusan kerja, mungkin ada salah faham dan sebagainya, kita memberi keampunan kepada dia. Kita jangan lagi ada simpan-simpan rasa dendam. Kita kena redha dengan setiap ketentuan, setiap ketetapan yang berlaku. Selain daripada itu juga, kita juga, saya selalu nasihatkan juga ini, pasangan-pasangan suami isteri kena saling meminta ampun, saling memohon ampun di antara satu sama lain.
Jangan jadi ikut kita punya macam adat kita selama ni, nak tunggu raya baru nak minta ampun, nak minta maaf. Okey, nak tunggu raya baru nak bersalam-salaman. Okey, nak dengan mak ayah pun sama juga, nak tunggu raya baru nak salam, minta ampun, minta maaf. Sedangkan perkara itu adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Dituntut dalam agama sentiasa meminta ampun dan minta maaf. Mungkin kadang-kadang kita ada tersalah cakap, mungkin ada tertinggi suara, yang mungkin pasangan kita mungkin terasa hati. So amalkan, amalkan setiap hari meminta ampun di antara satu sama lain, saling meminta ampun. Okay, selain daripada itu, cara-cara lain untuk kita membersihkan hati kita, perlulah kita pupuk rasa redha dan juga syukur. Syukur ke atas setiap apa yang berlaku. Kita kena sentiasa bersyukur, dengan apa yang kita dah dapat, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sama ada kita dapat mungkin gaji kecil ke, gaji besar ke. Nikmat yang paling besar adalah kehidupan di dunia ni. So kita kena bersyukur, jangan kita nak rasa dengki. Dia dapat gaji lebih, dia ada kereta besar, dia ada rumah besar. So apa yang kita ada insya-Allah bersesuaian dengan kehidupan kita. So salah satu kaedah lain cara untuk kita menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita adalah dengan qiyamul lail. Ini juga antara yang saya selalu menasihatkan pesakit buat. So saya selalu nasihatkan sakit, tuan, puan, bangun tahajud, bangun tahajud, buat solat malam, buat solat tahajud, kemudian buat solat taubat, kemudian barulah buat solat hajat. Ini yang saya nasihatkan lah, buat solat ni tiga solat serangkai ni kena pesakit kena amalkan. Tahajud tu kita ambil keberkatan kita bangun malam. Kemudian bila kita buat solat taubat, kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang ada dosa-dosa kita ni yang menjadi hijab daripada terangkatnya doa untuk meminta kesembuhan. Kadang-kadang kita ni terlupa ada dosa-dosa yang lama yang mungkin menjadi hijab, menghalang daripada doa kita ni diangkat untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kita buat solat hajat, memohon supaya Allah sembuhkan kita. Ini juga antara yang guru-guru saya selalu pesan lah. Kita bangun buat solat hajat, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu juga ada kes-kes yang menasihatkan pesakit, minta tunjukkan di mana ada buat solat hajat tu, minta tunjukkan di mana ada buhul-buhul sihir yang tertanam. Buat solat hajat, minta tunjukkan apa yang mengganggu, apa yang menghalang daripada kita untuk sembuh. Ini yang selalu saya pesan lah. Seterusnya, cara kita untuk membersihkan jiwa kita, menyucikan jiwa kita adalah dengan bersedekah. Ini yang paling saya kerap menasihatkan pesakit. Kenalah selalu bersedekah. Jangan kita berfikir-fikir sikit ke banyak ke apa ke, setiap hari jangan sampai kita tak ada kita buat amalan ni untuk memberi sedekah. Tak kisahlah sikit ke, bagi RM1 ke RM2 kat tabung masjid ke, ataupun kita pergi kedai makan, kita bayar harga minuman dan makan mungkin RM7.80. Kita bagi je lah RM8. 20% tu kita halalkan dekat kedai tu. Mudah-mudahan sedikit hadiah ikhlas kita, sedekah ikhlas kita tu akan membuka pintu ruang kesembuhan. So sebelum ni pun saya dah memang ada buat beberapa kuliah online yang topik dia khas sedekah untuk sembuh. So yang ni tuan-tuan boleh juga rujuk balik video di TikTok saya ataupun di YouTube saya, bagaimana sedekah ni, sedekah untuk menjemput kesembuhan. Seterusnya, cara kita untuk membersihkan jiwa, membersihkan jiwa kita adalah dengan muhasabah diri. Time nak tidur tu cuba kita muhasabah, ingat balik hari ni kita buat siapa marah, ataupun hari ni kita ada marah siapa.
hari ni kita ada menyakitkan hati orang ke, hari ni kita ada menipu ke, hari ni kita ada ambil makanan-makanan yang haram ataupun yang syubhah ke, kita bersihkan lah. Kita duduk balik, oh kalau aku ada buat, ada ambil hutang dengan orang, kena cepat-cepat bayar. Aku ada buat dosa dengan orang, kena minta maaf, minta ampun balik. So kita renung-renungkan balik sepanjang hari ni apa yang kita dah buat, ada buat silap ataupun buat kesalahan. Okay, selain daripada tu, kenalah kita ni membanyakkan diri kita membaca Al-Quran. Okay, membaca Al-Quran, beramal dengan zikir-zikir, membaca ayat Al-Quran dan juga amal-amal zikir ni insya-Allah akan membuatkan diri kita menjadi semakin tenang, pemikiran kita semakin lapang, dan insya-Allah dengan berkat dan rahmat kita membacakan Al-Quran dan zikir-zikir ni, banyak urusan-urusan kita akan dipermudahkan. So banyak dah hadis-hadis bab ni, kena banyakkan beristighfar. Bila kita banyak beristighfar, insya-Allah Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang daripada sumber yang tak disangka-sangka. Cuma kita ni yang kadang-kadang tak yakin dengan janji-janji Allah tu. Selain daripada itu juga puasa. Puasa ni juga antara salah satu perkara yang sangat-sangat membantu untuk kita membersihkan jiwa kita. Kenapa? Biasanya di saat kita berpuasa, kita akan rasa lapar. Rasa lapar ni yang akan membuatkan kita ni sentiasa dekat dengan zikir. Biasanya bila kita kenyang, memang kita akan tidur. Kita akan tidur dan memang kita akan lalai lah. Nak semayang pun lambat. Kalau dah rasa terlalu kenyang makan, maka rasa nak tidur dulu dan sebagainya. Tapi bila kita berpuasa, insya-Allah dia akan menyucikan perut. Di samping tu dia akan menyucikan jiwa kita. Orang yang berpuasa ni memang biasanya dia akan sentiasa teringat akan nak zikir. Dan puasa tu sendiri juga akan mendidik jiwa dia untuk bersabar, tak nak cakap perkara-perkara yang tak elok, tak nak bercakap perkara-perkara yang syubhah, tak nak mendengar ataupun memandang perkara-perkara yang maksiat. Nak tengok TV yang tidak menutup aurat pun biasanya bila saat kita berpuasa ni kita akan lebih menjaga kita punya mata, telinga dan mulut kita. So ini antara perkara-perkara yang kita kena tengok dan kita kena tengok balik setiap hari. Kita kena perbetulkan balik kita punya diri kita. Kalau kita banyak buat silap, banyak buat salah, so kita kena bersihkan jiwa kita balik. So banyak kita jumpa pesakit-pesakit yang kadang-kadang menyimpan dendam. Ustaz, saya tak akan maafkan orang yang menyihirkan saya ni. Sampai hari kiamat saya tak nak maafkan dia. Memang kata-kata tu betul. Kita mengucapkan kata-kata tersebut di atas rasa mungkin marah kita. Tapi kalaulah sampai tahap sampai hari kiamat kita tak nak maafkan dia, andai katalah kita ni Allah dah pilih untuk masuk ke surga, tapi kita tak lepas nak masuk surga sebab orang yang berdosa itu kita tak maafkan dia lagi. Dia masih lagi mencari-cari kita di padang mahsyar untuk meminta ampun daripada kita. Sebab kita tak nak maafkan dia, kita ni sepatutnya dah boleh masuk terus ke surga, tapi kita tertahan, tertangguh sehinggalah kita berjumpa dengan orang yang marah dengan kita tu, yang kita tak maafkan tu di padang mahsyar. Kan satu kerugian bagi kita. So ini saya selalu pesan ya. Tolong maafkan kalau betul lah tuan-tuan ni kena sihir dengan si fulan dan si fulan, jangan ada perasaan simpan dendam pun. Maafkan si fulan tu. Jangan sesekali kita nak balas langsung, daripada kejahatan yang dia buat tu. Okey. InsyaAllah itu saja tajuk mengenai hari ini, Tazkiyatun Nas, penyucian jiwa. InsyaAllah kita akan kembali kepada sesi soal jawab. So yang mana yang ada soalan boleh type di ruangan teks. Okay, insyaAllah saya dan Ustaz Sinar akan cuba memberi jawapan. Mungkin kita akan bincangkan. Okay. Jika ada soalan boleh bertanya, insyaAllah.
ataupun boleh nak bertanya secara langsung juga boleh, itu lagi baik, ataupun nak type soalan juga boleh. Okey, silakan. Soalan boleh bertanya mengenai tajuk hari ini pun boleh, ataupun tajuk-tajuk lain yang umum mengenai rawatan ruqyah syariah juga boleh, insya-Allah. Kita akan cuba menjawab soalan-soalan ataupun permasalahan tuan-tuan, insya-Allah. Boleh terus type soalan, type teks. Kalau ada masalah kita akan cuba memberi penjelasan. Okey. Ada soalan? Boleh tanya. Ada soalan? Okey, saya mengulas sikit teknik-teknik yang Ustaz Sinar tunjukkan tadi, cara untuk menyedarkan pesakit. Apa pun teknik ni, saya menasihatkan sebaik-baiknya belajar berdepan dengan guru, dan juga apa yang Ustaz Sinar ajar tu dia lebih kepada first aid. First aid jika berlaku emergency, itulah yang boleh kita buat. Cuma kalau yang baru-baru belajar, asas belajar ni, saya lebih-lebih menggalakkan buatlah latihan bersama, latihan rawatan tu bersama dengan perawat-perawat, sahabat-sahabat yang lebih senior. Okey. Soalan, okey, saya ambil soalan daripada Mizan. Salam Ustaz, bolehkah kita sedarkan pesakit menggunakan minyak wangi kasturi? Boleh, tak ada masalah. Ada beberapa kes yang kerasukan, ada bila suruh minta pesakit tu menghidu minyak wangi, dia akan lebih rasa cepat segar dan sedar. Macam tu pun juga boleh. Tapi ada juga beberapa kes bila kita sapu minyak wangi, bagi dia cium minyak wangi, dia akan lebih agresif, tak suka bau. Ada yang bila kita bagi cium minyak wangi, dia akan lebih muntah, lebih melawan dan sebagainya. So ini hanyalah teknik-teknik yang kita kena cuba-cubalah. Kita kena cuba, kita kena try. Kita kena tengok hasil dia. Kalau saya di samping tepuk, picit apa yang Ustaz Sinar share, saya suka ambil spray air, spray je kat muka dia, basuh muka dia. InsyaAllah biasanya bila kena air, basuh muka tu akan sakit akan mudah untuk tersedar. Okey, Ustaz Sinar ada nak komen, nak tambah mengenai sedar cara menggunakan minyak wangi? Mute Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Okey, ulasan tambahan daripada saya. Pertama, saya setuju apa yang diperkatakan oleh Coach Kamarul, dan memang menggunakan wangian kasturi pun daripada pengalaman boleh menyedarkan pesakit kerasukan. Kadang-kadang pesakit tu jin yang merasuk tu dia berpura-pura dia bawa pesakit tu, kononnya berpura-pura tertidur. Apabila kita dekatkan minyak kasturi, terutama kasturi hitam atau kasturi putih, ke hidung, lepas tu dia akan bangun balik, dia sama ada duduk diam-diam ataupun dia berteriak. Jadi boleh menyedarkan pesakit dengan minyak kasturi, dan juga seperti yang Coach Kamarul beritahu, sebenarnya spray air ruqyah ke wajah pesakit kerasukan pun boleh menyedarkan pesakit daripada kerasukan. Jadi sebenarnya memang banyak cara yang kita ajar ni, yang cara yang simple untuk first aid, untuk buat dengan segera. Tak perlu baca ayat banyak-banyak, dengan segera, terutama jika di dalam rumah tu yang ada keluarga kerasukan tapi tidak ada peruqyah yang berdekatan. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan. Saya teringat ada satu soalan di dalam grup hari semalam. Semalam saya agak 2-3 ni saya agak sibuk sikit, saya tak sempat nak jawab soalan tu. Soalan mengenai minyak kasturi. Menggunakan minyak kasturi, adakah jin takut pada minyak kasturi? Kalau tak salah saya soalan tu. Saya tak ingat mana soalan tu. Saya tak ingat soalan tu. Tapi soalan tu saya tak sempat nak jawab di dalam grup Telegram.
Adakah jin takut dengan minyak kasturi? Jin tidak takut dengan minyak kasturi. Cuma kita kena faham, berwangi-wangian itu merupakan satu sunnah. Okay? Berwangi-wangian itu merupakan satu sunnah. So jin tadi akan lemah bila kita ni asyik mengamalkan sunnah. Kita ni banyak mengamalkan sunnah, kita kembali kepada mengamalkan sunnah. Jin memang tak suka orang yang sentiasa mengikut jalan Rasulullah ni. Satu. Yang keduanya, apa yang Tuan present ni? Tuan Haikal? Tuan Haikal Yusof? Tolong tutup. Kita salah tekan. Okay. Jin bukan takut pada minyak wangi kasturi, tapi jin tu dia lemah dengan amalan kita yang dekat dengan sunnah. Cuma antara wangian yang Rasulullah sendiri memang minat adalah wangian kasturi. Itu yang menyebabkan bila kita mengamalkan minyak wangi kasturi, kita berwangi-wangian itu sunnah. Berwangian pula dengan minyak kasturi pula sunnah lagi satu juga. So kita dapat dua kat situ. Bila kita mengamalkan sunnah ni lah yang menyebabkan jin tadi tidak selesa. Jin tadi tidak suka kepada bau tadi. Dia tak terikat dengan minyak wangi kasturi saja, minyak wangi rose pun boleh, minyak wangi gaharu pun boleh, white musk ke apa pun tak ada masalah. Jadi wangian tu sendiri yang akan menyebabkan jin tidak suka. Dan satu lagi juga, sifat jin yang jahat ni, jin yang kufur ni, biasanya mereka suka kepada benda-benda yang busuk, benda-benda yang kotor. So bila kita berwangi-wangian, maka akan menyakitkan dia sebab jiwa dia suka benda busuk, jiwa dia suka benda kotor. Tiba-tiba kita berwangi-wangian, maka jin tadi tidak selesa. Kalau mengikut guru saya pula, tercatat di dalam kitab-kitab perubatan ada dua jenis wangian yang memang jin tak suka, iaitu wangian daripada kasturi. Cuma kasturi ni macam-macam kasturi ada, tak ada masalah. Boleh kasturi hitam, kasturi kijang, kasturi merah, kasturi putih, kasturi za'faran lah, kasturi hijau lah, macam-macam, kasturi susu, macam-macam jenis. Tak kisahlah bagi saya, yang penting asalkan namanya kasturi, insya-Allah pakai sajalah. So ada perawat ni dia jual kasturi kijang. Kalau saya kasturi hitam pun saya ada jual, kasturi kijang pun saya ada jual. Okey, mana-mana pun boleh. Okey. Contoh ini minyak wangi kasturi hitam. Ini yang saya jual. Harga RM20. Yang kijang tak ada stok kat rumah pula. Okey. Tak kisah hitam ke, kijang ke, putih ke, merah ke, apa ke boleh. Yang penting minyak wangi kasturi. Yang disebut lagi satu dalam kitab perawatan adalah minyak wangian rose. Minyak wangian rose juga antara yang jin memang tak suka. So boleh guna. Astagfirullahaladzim. Kedua-dua minyak ni. Okay, insyaAllah itu yang saya nak tambah sikit mengenai minyak wangi. Soalan seterusnya. Macam mana cara rawatannya sekiranya pesakit itu bukan Islam? Okay, sama sahaja. Macam mana kita rawat orang Islam, macam tu juga kita rawat pesakit yang non-Muslim. Baru last week ada pesakit India. Pesakit India datang berjumpa saya nak buat rawatan ruqyah. So tak ada masalah. Saya bacakan ayat ruqyah macam biasa. Bagi dia minum air jampi, bagi dia mandi limau. Tak ada masalah untuk pesakit non-Muslim. Saya ada banyak kes pesakit India, pesakit daripada Sabah, Sarawak, Iban, kaum-kaum yang pribumi, kaum orang asli pun pernah datang. Kristian juga pernah datang buat rawatan dengan saya. Malah dia orang ni lebih percaya ayat Al-Quran. Dia orang lebih yakin bahawa perawat ustaz-ustaz ni tidak menipu dia orang berbanding dengan tok-tok dia orang. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah mengenai rawatan pesakit bukan Islam? Terima kasih Coach. Ulasan tambahan daripada saya. Saya tengok dulu soalan tadi itu. Okey. Begini, kalau soalan tu macam mana cara rawatannya sekiranya pesakit itu bukan Islam. Okey, saya bagikan kepada dua. Okey, sekiranya cara merawat bukan Islam memang boleh seperti yang Coach Kamarul katakan, itu dia hampir sama, iaitu kita baca ruqyah. Pesakit di depan kita orang Islam, kita bacakan ruqyah. Pesakit di depan kita non-Muslim, seorang Buddhis, seorang Nasrani,
orang Hindu, kita bacakan juga ruqyah. Dan teknik kedua adalah kita bagi dia air mineral, air masak yang telah dibacakan ruqyah untuk dia bawa pulang untuk dia minum, atau dan juga boleh juga dia untuk dia mandi. Dan berdasarkan pengalaman saya dan sahabat-sahabat lain, macam ada seorang sahabat saya, dia meruqyah seorang berbangsa Cina. Dia berbangsa Cina, dia ruqyah, dan orang Cina tu dia kerasukan. Dia kerasukan, dan bila dia berdialog dengan jin yang merasuk, jin itu mengatakan dia adalah jin naga. Dan kemungkinan dia adalah jin Saka, keturunan nasab daripada jin orang Cina. Dia kata sama ada betul atau tidak kita tidak tahu, tapi jin yang merasuk mengatakan dia adalah jin naga, dragon. Dan yang meruqyah ni adalah seorang ustaz. Dia tahu tentang bab-bab agama. Jadi dia berdakwah kepada jin yang merasuk tu, dan akhirnya jin yang merasuk tu sayu, tidak lagi sombong bila dengar tazkirah tentang agama, tentang Allah, tentang akhirat, surga neraka. Dan jin itu kata dia ingin masuk Islam. Maka ustaz itu bawa jin yang merasuk Cina, orang Cina tersebut yang non-Muslim, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi jin yang merasuk itu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu pesakit pun sedar. Bila jin tu dah masuk Islam, dia setuju keluar. Bila dia keluar dari tubuh pesakit sedar. Pesakit tu masih non-Muslim, masih Cina, tapi jin yang merasuk dia tu dah masuk Islam melalui tubuh yang dia rasuk tu. Dia mengucaplah, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi itu satu contoh pengalaman. Dan tambahan lagi, sekiranya dimaksudkan bolehkah kita menyedarkan pesakit kerasukan yang bukan Islam? Boleh. Seperti yang teknik tadi, kita picit jari dia, insya-Allah yang pesakit bukan Muslim yang kerasukan itu pun insya-Allah dia akan boleh sedar. Bukan sembuh, dia cuma sedar dari kerasukan. Sembuh tu perlu diruqyah. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Soalan seterusnya, Ustaz, bolehkah kita ruqyah sambil tengok kitab? Boleh. Boleh kita nak ruqyah sambil tengok kitab, tapi dia kurang sesuai. Sebab kalau tuan-tuan ruqyah dalam keadaan sakit, tenang, relax, nak buat air jampi, boleh. Itu keadaan yang paling sesuai untuk kita buka kitab. Tapi bagaimana tuan-tuan nak membaca buku ruqyah, pesakit, kerasukan, bangun bersilat, mengilai, ketawa dan sebagainya. So tuan nak pegang pesakit macam mana dengan keadaan tuan nak membaca mengikut kitab. Dia kena mengikut kesesuaian. Kalau tanya saya, bila orang yang masuk kursus dengan saya lebih menggalakkan pesakit, perawat membaca ayat-ayat ruqyah setakat mana yang termampu dia hafal. Baca yang tu. Tak perlu kita nak kejar 20 ayat-ayat ruqyah untuk kita baca kepada pesakit. Nak baca sambil tengok kitab, boleh. Cuma mungkin kalau keadaan kes kita buat rawatan di hospital, menunjukkan pesakit tu uzur, terlantar saja ke hospital, kita bacakan ayat ruqyah pada dia yang kita tahu dia tak akan ada respon agresif dan sebagainya, maka itu adalah keadaan yang sesuai untuk kita membaca, membuat rawatan ruqyah sambil tengok kitab ruqyah. Tapi kalaulah pesakit tu dah mula menangis, ketawa, mengilai, dah buat aksi-aksi bersilat dan sebagainya, maka tidak sesuai lagi untuk kita ruqyah sambil tengok kitab. Itu juga bergantung juga situasi tuan. Kalau tuan seorang diri memang tak sesuai lah, tapi kalau tuan bergerak dalam tim, ada 3 orang rakan-rakan yang buat rawatan, mungkin seorang fokus kepada bacaan, maka dia boleh baca sambil tengok kitab, maka 2 orang lagi akan fokus kepada teknik-teknik nak tepuk, nak picit, nak ketuk dan sebagainya. Itu jawapan daripada saya. Mungkin Ustaz Sinar boleh tambah. Terima kasih Coach. Tambahan ulasan daripada saya, pertama saya setuju dengan jawapan Coach, dan kedua saya ingin menceritakan pengalaman saya.
Saya hafal ayat-ayat ruqyah yang biasa kita baca tu, yang 10 kelompok ayat ruqyah. Tapi apabila saya meruqyah, biasanya saya akan bawa buku kecil. Antaranya buku yang saya beli dari Coach Kamarul Aziz. Sebab itu ada 20 kelompok ayat-ayat ruqyah yang memang itulah yang biasa saya baca. Jadi apa yang selalu saya lakukan apabila saya meruqyah pesakit, saya memang baca daripada buku. Walaupun saya dah hafal. Saya buat begini antaranya kalau pesakit itu seorang wanita gadis yang lawa, cantik, menawan. Jadi supaya saya tidak tengok wajah dia, nanti saya terhayal. Kalau tengok wajah dia, pandai fikiran melayang-layang. Jadi untuk saya fokus, saya cuma baca ayat ruqyah dengan tengok di buku, di kitab, tengok tulisan-tulisan tu. Tetapi apabila pesakit kerasukan, terutama kerasukan agresif, bersilat, gaya harimau, gaya buaya, gaya ular, saya akan letakkan kitab atau buku ruqyah itu di atas meja dan waktu itu saya akan membaca berdasarkan ingatan, tidak lagi dengan merujuk buku. Sebab tangan saya mungkin akan bergerak, mungkin tangan saya menyentuh kepala pesakit. Kalau pesakit itu perempuan, mungkin saya menggunakan sarung tangan tebal. Saya mungkin akan tepuk-tepuk belakang pesakit. Jadi waktu itu saya membaca sudah tidak lagi dengan melihat kepada kitab, kepada buku. Begitu cara saya. Dan juga antara sebab kedua juga biasanya saya akan bawa buku kecil, saya bawa masuk dalam beg. Sebab kadangkala pengalaman peruqyah, dan saya rasa Coach Kamarul pun pernah mengalami, banyak kan peruqyah, walaupun berpengalaman, walaupun ayat-ayat itu yang biasa dibaca, memang selalu memang dihafal, selalu dibaca, tapi waktu tengah meruqyah itu kita pandai terlupa. Kita cuba ulang ayat tu kita terlupa, tidak boleh teruskan. Kita terbaca ke ayat lain. Jadi biasanya ada beberapa perkara yang boleh dilakukan. Ada peruqyah dia akan sambung baca ayat lain. Selalunya begitulah kita baca ke ayat lain. Terutama kalau kita tidak ada bawa buku. Atau kalau kita ada bawa buku, kita boleh rujuk buku tu, kita tengok ayat yang tertulis di buku tu dan kita baca berdasarkan daripada bacaan kita daripada buku. Dan biasanya jin tu akan rasa kecewa. Sebab ada masanya jin tu yang sebenarnya ada campur tangan jin itu menyebabkan kita terlupa. Dia bisikkan ke telinga kita, pesakit itu lawa kan, cantik kan. Cantik terus tiba-tiba kita pandai terlalai terus kita terlupa bacaan. Dan banyak lagi sebab lah. Bukan saya pasal kita terlalai dengan melihat kecantikan pesakit. Ada sebab-sebab lain. Jadi sebab ada ini satu pengalaman saya kongsikan. Ada seorang peruqyah ni, dia ceritakan mereka meruqyah keluarganya sendiri. Lepas tu disambung malam tu dijemput seorang imam yang biasa baca doa selamat, tahlil apa, imam masjid. Dia baca dia bawa, sebab dia imam kan, dia pandai baca Quran merdu. Jadi dibawalah bersama-sama. Imam tu kata kita baca Yasin untuk pesakit pun macam ada kerasukan sikit tapi tidak ada terlalu agresif. Imam tu kan separuh dia baca Yasin, ada beberapa ayat kan. Lepas tu sebab dia hafal, jadi dia tidak bawa buku. Dia baca kan, dia tidak ingat. Dia ulang Yasin tu kan, dia tidak ingat. Sehingga mungkin ada sesuatu berlaku pada dia, dan dia beritahulah keluarga tu, dia minta maaf. Dia minta keluarga tu lah sambung dia kena balik rumah, dia tidak terus kena baca Yasin. Dia lupa. Sedangkan dia ni memang hafal Yasin, dia selalu kalau dijemput baca doa selamat, tahlil dia boleh baca Yasin tu tanpa tengok buku. Tapi dia lupa waktu tu. Jadi itu pengalaman. Jadi jangan ragu, jangan segan, sekiranya lupa tengoklah buku. Tapi mestilah dia hafal ayat-ayat itu supaya bila berlaku sesuatu yang kita perlu menggunakan tangan kita, perlu menggunakan mata kita, melihat pesakit apa yang pesakit lakukan. Dia nak lari ke dapur ambil pisau kah. Jadi kita perlu hafal, kita boleh baca ruqyah, tengok buku dan boleh bertindak, tangan kita sentuh ubun-ubun kepala pesakit, tepuk belakang pesakit dan sebagainya.
Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, terima kasih. Soalan Ustaz, saya nak tanya cara untuk buat rawatan rumah atau premis perniagaan. Okey, kat sini banyak kali saya menjelaskan sebelum kita nak rawatan rumah ataupun premis perniagaan, kena ruqyah dan cek dahulu penghuni rumah tersebut. Biasanya gangguan pada rumah ni adalah daripada pesakit yang tinggal di dalam rumah tu. So sebelum nak pagar rumah, sebelum nak pagar premis perniagaan, kena ruqyahkan dahulu penghuni rumah, owner kedai dan juga pekerja kedai tersebut dulu. Lepas tu barulah kita pagar. Cara kita nak pagar adalah dengan kita spray air ruqyah di sekeliling kedai dan juga kita spray kita tabur garam di sekeliling kedai. Itu juga boleh. Kalau di rumah saya akan sembur air ruqyah di dalam rumah, kemudian saya akan tabur garam di luar rumah. So sebenarnya ini keadaan ni panjang. Nanti saya akan paste link YouTube cara pagar rumah, cara pagar rumah di dalam grup Telegram. Boleh refer di dalam grup Telegram sahaja. Okey. Ustaz Sinar ada nak komen soalan tersebut? Terima kasih Coach. Okey, ulasan tambahan daripada saya. Kalau kita ingin katakan pagar rumah atau premis perniagaan, katakan kita berniaga warung, restoran, begini, kalau sekiranya berbanding kita panggil bomo untuk kononnya pagar rumah, lebih baik kita buat sendiri walaupun kita kurang pengalaman berbanding dengan panggil bomo, sebab tidak ada peruqyah berdekatan. Dan caranya seperti yang Coach Kamarul Azli ajar, dan juga nanti Coach akan bagi mungkin link, video dan tulisan berkenaan pagar rumah. Tetapi secara ringkasnya seperti yang Coach Kamarul Azli, kalau saya yaitu kita spray dan lebih jimat berbanding kita taruh dalam baldi, kita percik cepat habis air tu. Kalau kita dalam botol spray, kita masukkan air yang telah dibacakan ruqyah ke botol spray dan kita spray dinding-dinding rumah tu dan penjuru-penjuru rumah, dan kita boleh baca surah Al-Baqarah ataupun kita pasang MP3 bacaan surah Al-Baqarah di rumah atau di premis perniagaan. Cuma di premis perniagaan kita ni berniaga sesuai keadaan. Spray itu biarlah waktu kedai dah tutup, tengah malam atau awal pagi belum buka kedai. Sebab nanti tengah orang makan kita spray, nanti orang salah sangka, nanti orang sangka kita pasang pelaris pula di restoran kita. Jadi untuk elakkan tu. Dan juga begitu juga kita pasang MP3 bacaan surah Al-Baqarah, mungkin kita pasanglah waktu dah tutup kedai waktu malam atau awal pagi sebelum. Kalau kita pasang, terutama ada yang pasang terlalu kuat, nanti mengganggu orang yang makan. Jadi kita kena faham itu. Dan juga ada satu tambahan dari saya, dan berdasarkan pengalaman dan perbincangan saya dengan peruqyah dan juga ustaz-ustaz tertentu. Apabila kita spray air ruqyah di rumah kita, sebaiknya berdasarkan pengalaman, pintu utama depan ataupun pintu dapur yang menghala ke luar rumah, kita jangan spray dulu pada hari pertama. Kita spray dinding-dinding, tapi ada satu pintu ataupun tingkap kah, kita jangan spray, hanya selepas 3 hari baru kita spray tingkap pintu tu, pintu depan atau pintu belakang dapur. Sama ada kita spray siap pintu tu atau kita spray semua dinding-dinding rumah termasuk pintu. Sebab berdasarkan pengalaman beberapa perbincangan kami, yang beberapa pengalaman, apabila kita terus spray semua, apa berlaku? Ada pesakit tu mimpi seolah-olah jin terperangkap dalam rumah itu. Dan ada masa bila kita baca ruqyah, ada orang rumah kerasukan yang memang pesakit, dia kerasukan, kita suruh dia keluar, dia kata dia tidak dapat keluar sebab rumah tu dah, dia kata macam ada laser. Dia tidak dapat keluar. Bila dia keluar, dia akan terbakar. Dia cuba keluar, dia kata dia kena tangan dia, dia cedera, dia hangus. Kata jin yang merasuk tu, betul atau tidak, wallahu alam.
Tetapi ada pesakit yang memang dia mimpi ada jin yang menangis, yang kononnya tidak dapat keluar. Jadi apabila dilakukan kaedah yang kita tidak spray pintu depan yang ke arah luar rumah ataupun pintu dapur, satu pintu lah kita tidak spray, untuk bagi peluang jin-jin itu yang ada di rumah tu dapat keluar. Lepas tu dah 3 hari baru kita spray pintu tu atau keseluruhan dinding dan termasuk pintu tu, barulah lepas daripada itu tidak ada mimpi orang rumah tidak ada mimpi ada jin terperangkap di dalam rumah. Jadi berdasarkan pengalaman, ini satu teknik yang boleh diamalkan, terutama orang yang selama ini pernah spray rumah lepas tu dia mimpi seolah-olah ada jin terperangkap, malah bukan lagi jin perangkap. Ada dulu seorang kawan, dah tiga atau 5 perawat dia panggil untuk pagar rumah dia. Tapi dia heran, tetap juga ada dengar budak menangis. Esok pagi nampak ada tanah di lantai dengan tapak kaki budak kecil. Sedangkan dalam rumah itu tidak ada baby, tidak ada budak kecil. Dia kata, macam mana ni dah sampai 3 ke 5 tak juga dapat pagar rumah ni. Rupa-rupanya bila ada satu yang perawat berpengalaman, itulah apabila ada yang kerasukan, ada jin mengatakan, bila di ruqyah, jin tu mengatakan nak keluar sebab mereka kepanasan, tapi tak ada nampak pintu jalan keluar. Jadi berdasarkan pengalaman, itu satu kaedah yang boleh cuba diamalkan lah. Satu teknik. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, untuk kaedah rawatan pagar rumah tu juga saya dah paste link YouTube di dalam grup Telegram. Nanti boleh tengok di grup Telegram tersebutlah cara untuk pagar rumah tu. Okey. Soalan seterusnya, saya nak beli minyak yang Ustaz sebut jadi macam mana. Untuk Julian juga saya dah paste link Shopee shop saya untuk beli minyak wangi kasturi dan juga buku ayat-ayat ruqyah ni juga saya dah post link di grup Telegram. Yang mana yang berhajat untuk beli buku ruqyah ataupun minyak wangi boleh klik link Shopee di dalam grup Telegram. Okey, soalan seterusnya, andai kata tak ada minyak wangi, boleh ke ganti bunga wangi yang berbau wangi? Saya tak mencadangkan langsung untuk cium bunga lah, sebab minyak wangi ni dia pati dia padat. Kita boleh select dekat ujung-ujung jari, kita boleh sapu dekat telinga, sapu kat ubun-ubun. Kalau minyak yang, kalau bunga yang wangi, takkan kita nak celek bunga tu dekat hidung, kat telinga ke? So tak praktikal langsung lah bagi saya. Dan wangi bunga dia bukan wangi yang sampai menusuk ke dalam. So kita kena pakai minyak wangi. Minyak wangi ni dicalik-calik di ruang-ruang nadi. Minyak wangi ni dia boleh meresap. Wangian tu kita mungkinlah tak rasa, tapi di dalam saluran darah kita tu, wangian kasturi tadi akan meresap ke dalam saluran darah kita. Jin yang lalu kawasan tu dia akan rasa sakit. So kalau tanya saya, minyak wangi isi minyak wangi. Tak boleh kita nak samakan dengan bunga yang berbau wangi. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ya, saya ingin menambah. Terima kasih dengan bertanya. Walaupun soalan ni mungkin agak lucu bagi orang yang berpengalaman, tetapi kami appreciate, kami menghargai soalan-soalan ni sebab kami tahu yang bertanya ni sebahagian besar adalah orang-orang yang baru dalam dunia ruqyah, mungkin pesakit, keluarga pesakit, tidak banyak ilmu tentang ruqyah ni. Jadi saya minta maaf lah kalau kadang-kadang saya terasa lucu soalan tu, tapi kami menghargai soalan tu dan kami akan jawab juga. Kami tidak memperkecil-kecilkan orang yang bertanya. Cuma kadang-kadang reaksi kami ketawa atau kami bagi jawaban yang sedikit lucu, tetapi ada pengajaran yang mendalam di dalam jawaban kami. Okey, berkenan dengan, boleh kita ganti dengan bunga berbau wangi. Begini jawapannya, yang kami para peruqyah ajar, apa yang kami belajar daripada guru kami. Antara guru kami ni orang peruqyah berpengalaman, ada yang dari Jordan, ada dari Mesir, dan ada yang kami baca dari buku. Yang kami ajar ni apa yang disyorkan, yang
daripada pengalaman peruqyah yang senior, bahwa itulah yang berkesan. Contohnya tentang kasturi. Antara guru yang mengesyorkan ni adalah Syekh Abu Al-Bara' Usama bin Yasin Al-Mani. Dia dah berkecimpung dalam dunia ruqyah selama 30 tahun. Dia adalah peruqyah senior di tanah Arab. Tinggal kalau saya tidak silap di Jordan. Jadi yang dia syorkan dan ada dalam bukunya tertulis kasturi hitam atau putih. Jadi kalau saya itulah yang saya syorkan. Hanya apabila pesakit itu dia kata dia tidak ada dan bandar yang tempat dia tinggal menjual barang tidak ada menjual kasturi hitam atau kasturi putih. Dia kata dia cuma terjumpa kasturi kijang atau kasturi hijau kah. Jadi saya kata bolehlah guna, tidak dapat gading bertuah, tanduk lembu pun berguna juga. Tidak kita dapat yang terbaik yang disyorkan oleh peruqyah veteran senior, iaitu kasturi, terutama kasturi hitam atau kasturi putih. Maka kasturi lain pun boleh juga, ataupun minyak wangi lain lah. Tetapi minyak wangi lain tidak diajar oleh peruqyah berpengalaman. Walaupun wangi, yang disyorkan minyak kasturi, terutama yang hitam atau putih. Contohnya begitu. Jadi lebih baik kita ikut yang disyorkan. Jangan kita cuba, kecuali kita ni peruqyah yang berpengalaman, kita cuba buat uji kaji, cuba pula minyak wangi bidara dan sebagainya. Tapi kalau kita bukan berpengalaman, lebih baik kita ikut yang diajar. Sebab kenapa penting ni? Sebab kalau kita cuba-cuba buat eksperimen, bunga lah, ambil bunga tu bunga inilah. Kena ingat, ada jenis bau-bauan, jin suka. Bukan dia lari, dia akan datang. Contohnya kalau bukhur kita bakar, ada setengah bukhur tu boleh menghalau jin. Jin tidak suka wangiannya. Tapi ada wangian bukhur, jin suka datang. Kita bakar bukhur, jin datang. Begitu juga. Ingat tak kalau macam ada ni perawat-perawat bomo ni, dia kata mandi bunga. Mandi bunga, 7 jenis bunga lah. Tapi orang tu bukan jadi lebih cantik ke, susuk bunga dan sebagainya, ataupun akan lebih sehat. Malah jin yang datang mendampinginya. Cuma dia tidak sedar. Tapi dia heran selalu mimpi ganjil, mimpi ada di datangan dia laki dan sebagainya. Sedangkan itulah sebenarnya punca dari dia mandi air bunga. Sedangkan bunga tu wangi. Tapi jenis-jenis bunga yang diambil untuk dia mandi itu adalah bunga yang mengundang jin hadir, bukan menghalau jin. Jadi berhati-hatilah, lebih baik ikut saranan peruqyah yang berpengalaman. Kalau memang tidak dapat dicari, tanyalah. Saya tidak dapat kasturi hitam, tapi ada kasturi merah, bolehkah? Jadi kalau peruqyah kata boleh juga, coba. Memanglah tidak yang terbaik, tetapi boleh juga, sebab dia tetap dia kasturi. Ikutlah nasihat. Tapi jangan cuba-cuba eksperimen kalau memang bukan peruqyah berpengalaman. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, kita terus ke soalan seterusnya. Ustaz, kalau guna daun bidara untuk mandian, perlukah diruqyah? Ya. Tak guna, sebenarnya macam ni. Bahan tu sendiri dia dah memang ada khasiat herba. Bahan daun bidara, limau nipis, apa-apa bahan ni dia dah ada khasiat herba. So boleh guna terus tanpa diruqyah juga boleh. Cuma kalau kita nak ruqyahkan lebih cantik, lebih afdal, okey, kita mengambil lagi keberkatan bacaan ayat ruqyah, kita ruqyahkan daun bidara, kita ruqyahkan garam, kita ruqyahkan limau nipis, kita ruqyahkan limau purut untuk kita buat mandi. Macam tu. Okey. Itu saja. Tak ada masalah. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, tambahan daripada saya, ada 2 atau 3 poin tentang penggunaan daun bidara ni. Pertama, memang yang diajar dalam kitab-kitab oleh ulama-ulama, oleh peruqyah veteran, senior, daun bidara ni
ditumbuk-tumbuk, ataupun sekarang nih yang modern ada dibuat serbuk, dicampur ke dalam air. Air itu dibacakan ruqyah, Cuma dia berdasarkan ruqyahnya apa ayat-ayatnya. Ada yang dapat pengalaman dia akan baca komplit 10 kelompok ayat. Tapi boleh juga seperti yang disyorkan di buku oleh peruqyah berpengalaman, boleh juga kita ringkaskan. Cuma orang yang belum berapa biasa baca ayat-ayat ruqyah yang lain, baca yang 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pun sudah mencukupi. Kalau nak tambah lagi Al-Fatihah, hembus nafas ke air, dan air itu sudah jadi air ruqyah. Walaupun ayat ruqyahnya tidaklah lengkap 10 yang biasa dibaca, dah jadi air ruqyah, boleh dibuat mandi. Jadi lebih baik dibacakan ruqyah. Itu poin pertama. Poin kedua, ini pengalaman saya. Kalaulah saya beli, sama ada saya pakai sendiri atau saya torkan kepada pesakit pakai. Ya, dulu pun saya ada jual minyak wangi, contohnya kasturi. Sekarang tidak. Walaupun ada contohnya minyak wangi itu ataupun serbuk bidara dikatakan telah dibacakan ruqyah, minyak kasturi itu telah dibacakan ruqyah, minyak bidara itu telah dibacakan ruqyah, ada dibuat dalam bentuk minyak. Saya baca juga semula. Saya baca juga sebelum saya jual kepada pesakit saya. Saya bacakan juga ni supaya ada beberapa sebab, dan ataupun saya suruh pesakit baca sendiri. Kalau pesakit pandai baca juga. Jangan mengharap bahwa ada iklan mengatakan minyak kasturi atau minyak bidara dan sebagainya telah dibacakan. Baca juga sendiri. Ada sebab dia. Antaranya jika dibaca banyak kali lebih bagus, lebih efektif. Yang mungkin dari penjual tu dah baca sampai kepada kita baca, atau sampai kepada saya baca, saya serahkan, saya jual kepada pesakit, dah dibaca lebih dari sekali, lagi bagus. Kedua, katakanlah sebenarnya minyak wangi itu dijual oleh bomoh dukun yang menyamar sebagai peruqyah, sebagai ustaz, sebenarnya bomoh. Dan sebenarnya minyak itu bukan hanya dibaca Al-Quran, ayat Al-Quran, dibaca juga jampi mentera, bunga melur, si kambang melur, ai panaku pana marifat, mambang kuning, mambang biru, dibaca. Kita tidak tahu, dibaca. Jadi dengan kita sendiri atau macam saya bacakan ruqyah, kita niat semoga Allah tawarkan minyak tu, kalau yang dijampi mentera dengan jampi-jampi yang tidak syar'i, Allah tawarkan dan jadikan minyak kasturi ke minyak bidara tu jadi minyak yang berguna untuk rawatan. Untuk kita tawarkan bacaan jampi mentera sihir yang dibuat kepada minyak tu. Sebab ada pengalaman saya, ada mengadu kepada saya, ada seorang ustaz yang dikatakan ustaz terkenal di media sosial, di YouTube. Dia ada jual minyak kasturi. Tapi ada beberapa orang bagi tahu saya, apabila mereka pakai minyak tu, mimpi tiba-tiba ada orang berjubah putih lah muncul dalam mimpi, jumpa naga dalam mimpi. Bukan mereka menjadi tenang, menjadi bingung. Kenapa begitu? Saya kata janganlah pakai itu minyak kasturi lagi. Kalau boleh pandai baca, bacalah, niatkan semoga Allah tawarkan apa-apa jampi mentera yang dibuat terhadap minyak kasturi itu. Kalau tidak pandai, lebih baik janganlah guna tu, belilah daripada peruqyah yang dikenali, yang ruqyah syariah seperti Coach Kamarul Azli, atau beli lagi dengan ustaz-ustaz lain yang dikenali. Sebab jangan sangka minyak bidara kah, minyak kasturi, dia tidak boleh jadi minyak yang mengundang jin. Dia mungkin dibacakan, dibuat ritual-ritual tertentu yang mengundang jin, bukannya menghalau jin. Jadi ini tambahan daripada saya. Sila berhati-hati. Lebih bagus kalau kita beli di Shopee ke apa yang walaupun ada iklan mengatakan telah diruqyah, kita baca lagi semula. Sekurang-kurangnya kita baca Al-Fatihah, 3 kul, doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat semoga Allah tawarkan sekiranya ada yang tidak bagus pada benda tu, tawarkan, dan semoga Allah jadi dengan bacaan kita tu Allah jadikan benda tu, minyak wangi kah, minyak urut tu menjadi penawar kepada diri kita. Itu sahaja tambahan daripada saya.
Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, rasanya soalan yang minyak wangi tu perlu diruqyah ataupun tak tu lebih bagus Ustaz Sinar pun dah jawab soalan tu. Okey. Soalan daripada Julia, macam mana nak join Telegram saya? Pertama kali join, okey, saya dah post link grup Telegram. Saya mualaf jadi banyak sangat tidak tahu. Tak ada masalah, teruskan bertanya. Okey. Bagi saya keberanian untuk bertanya tu lebih baik. Okey. InsyaAllah, semoga dengan apa yang Puan bertanya akan menjelaskan apa yang Puan tidak tahu dan tidak faham, dan insyaAllah orang lain juga akan dapat manfaat daripada soalan Puan. Okey, boleh share ayat ruqyah yang berkesan. Okey, ayat ruqyah ni Puan tak pasti. Nurul Atira boleh tengok saja di dalam grup Telegram. Boleh pergi ke bahagian profil dia tu, dah memang ada banyak PDF file tentang ayat ruqyah. Boleh download PDF file ayat ruqyah di dalam grup Telegram. Okay. Kita nak share di sini agak panjang lah, tak sesuai. Okay, kita buka last soalan. Masa dah pukul 11, insyaAllah kita akan tamat sebenarnya dalam pukul 11. Jika ada soalan terakhir, kita akan jawab. Ataupun siapa yang nak bertanya secara direct juga boleh. Okay. So bagi saya, untuk Puan, rasanya Puan Julian dan juga Nurul Atirah sudah pun join grup Telegram. InsyaAllah dalam grup Telegram kita tu boleh klik saja dekat dia punya profil dia tu. Dalam tu dah memang ada database. Banyak foto-foto mengenai ruqyah, video-video mengenai ruqyah, file-file ayat-ayat ruqyah juga sudah ada di situ. Tinggal untuk download sahaja. Okay, insyaAllah. Puan Julian juga boleh nak bertanya direct di dalam grup juga boleh, ataupun jika ada soalan-soalan yang sensitif boleh PM saya, boleh PM Ustaz Sinar untuk mendapatkan khidmat nasihat secara personal lah. Tak ada masalah, insyaAllah. Soalan-soalan puan-puan dan tuan-tuan di dalam grup Telegram, insyaAllah saya akan jawab satu persatu. Kalau yang dalam grup tu mungkin saya kadang-kadang terlepas pandang jugalah, sebab saya pun bekerja. Saya ada kerja hakiki. So kadang-kadang time siang tu saya sibuk dengan urusan-urusan kerja, dan malam pula saya sibuk dengan urusan-urusan meruqyah orang. Okey. Soalan, kalau ada soalan lain last kita buka. Okey. Ustaz, macam mana nak bebaskan jin yang tak boleh keluar, yang terhalang dari air pagar rumah, macam yang Ustaz cakap? Sebenarnya itu bukanlah kita pagar tu bukanlah dia betul-betul terpagar, insyaAllah. Kita sebelum, sebab tu kata bab kaedah pagar rumah dan sebagainya ni sebaik-baiknya belajar secara berdepan. Okey, belajar secara berdepan. So biasanya tak susah pun. Puan Habibah boleh tengok link YouTube di dalam grup Telegram. Saya dah post almost ada 1, 2, 3 link YouTube video saya cara untuk pagar rumah. Kalau ikut daripada step asal, kemudian cara spray, insyaAllah tak akan ada jin terperangkap. Sebelum kita nak buat rawatan tu, kita kena bagi peringatan dulu. Dia ada kaedah-kaedah dia, ada step sequence dia, step by step dia. Kalau kita ikut step by step dia tu, insyaAllah tidak akan terperangkap lah jin tu dalam rumah, insyaAllah. Cuma kena ikut lah. Okay. Boleh tengok link YouTube balik di dalam grup Telegram, saya dah post dah. Okay. InsyaAllah. Jika ada soalan, boleh teruskan bertanya. Kalau tak ada soalan, saya akan serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Ustaz Sinar, mute. Okey, terima kasih Coach. Sebelum saya buat kata-kata penutup, yang berkenan soalan Puan Habibullah ni yang tentang bebaskan jin keluar dari yang terhalang kononnya dari pagar rumah. Jadi apa yang perlu dibuat, ada 2 perkara. Satu, carilah Coach Kamarul Azli atau peruqyah syar'i yang berdekatan, bawa ke rumah biar peruqyah tu yang uruskan apa yang patut dibuat. Sebab bermakna diri sendiri tidak berapa pandai, ataupun sebelum ini kita panggil bomo yang pagar rumah, sebenarnya salah cara yang bomo itu lakukan. Itu yang pertama. Kedua, kita kena itulah kita perlu panggil peruqyah. So ada masanya
jin itu berbohong. Jin itu tidak pernah dia terperangkap di dalam. Jin itu memang dah ada dalam tubuh pesakit itu. Bila pesakit kerasukan, jin itu kata dia nak keluar tapi tak boleh keluar. Sebenarnya dia memang dah ada dalam tubuh pesakit itu, dia sebenarnya memang tidak ingin keluar dari rumah tu, dari tubuh pesakit. Ataupun sebenarnya jin itu dah keluar, cuma dia berada di bumbung rumah. Dia dia buatlah bunyi yang guli jatuh dan sebagainya. Sebenarnya dia dah tak boleh masuk rumah tu, dia berada di luar rumah. Jadi kita akan tertipu bila kita panggil perawat yang bukan ruqyah syariah. Jadi panggillah Coach Kamarul Azli atau sesiapa peruqyah yang dipercayai ilmunya selaras dengan syariat untuk bantu. Sekiranya kita rasa masih ada jin di rumah kita walaupun dah dilakukan doa-doa pagar rumah. Jadi dan satu lagi tambahan untuk Puan atau Encik Julin Liu. Saya adalah Sabahan, orang dari Sabah. Saya ada keluarga non-Muslim, saya ada sahabat yang non-Muslim dan kami biasa merawat juga orang-orang yang non-Muslim. Jadi kami tahu, terutama kami pun banyak kenalan mu'alaf, ada keluarga saya mu'alaf juga. Jadi kami faham. Jadi selalulah bertanya, tidak pun dalam video, ceramah kuliah online, boleh bertanya di dalam grup Telegram. Nanti insya-Allah kami akan jawab, walaupun mungkin kami tidak akan dapat jawab dengan segera, tapi bila ada masa kami akan jawab soalan-soalan para ahli dalam grup. Jadi itu sahaja yang tambahan daripada saya. Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta tadi sedikit, lepas tu dia jadi bertambah penyertaan kepada lebih kurang 30 orang. Diucapkan terima kasih kepada yang hadir menuntut ilmu. Semoga kita masing-masing dapat manfaat, peserta dapat manfaat, mendapat ilmu, kami yang mengajar mendapat manfaat dari sudut mengulang kaji ilmu yang kami pernah pelajari bila kami mengajar, dan juga kami mungkin dapat manfaat bila apa yang kami ajar ini sebagai amal jariah. Suatu masa nanti bila kami sudah tiada di dunia ini, kami berada di alam barzakh, mungkin ilmu yang kami ajar ni yang baik, yang benar dan diamalkan oleh para peserta dan diajar lagi kepada saudara-saudara lain, maka amalan itu yang kami ajar, kami pun dapat pahala walaupun kami sudah tiada di dunia ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang ingin belajar dan juga mohon maaf sekiranya ada kami terkasar bahasa, tersilap kata yang menyinggung perasaan para peserta. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Maka dengan ini saya serahkan kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Sampai di sini sahaja kuliah kita pada malam ini. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang lain. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di minggu yang seterusnya. Okey. Alhamdulillah dah boleh untuk live group